Boleh. Circular measure ni sebenarnya dia ada kaitan dengan circle yang kita pernah belajar dulu. Sebenarnya dia basically dia sama je. Dia tak susah mana pun. Memang formula je lah. Memang senang lah. Dia macam, nanti cikgu akan tunjuk lagi. Okay. Cikgu tak naklah pergi introduction yang terlalu banyak. Kita terus pergi je. Sebab hari ni kita nak express sikit. Tak naklah tunjuk video-video ni semua. Ini ada tunjuk. Hari ni kita what will be learn berkaitan dengan radian. Apakah itu radian? Nanti kita akan tengok. Arc length of circle. Lepas tu kita akan masuk area of circle. Lepas tu ada application. So topik ni sebenarnya dia mudah je. Semua dia ada banyak soalan. Kamu boleh jawab kot. Kalau kamu tak belajar pun topik ni, cikgu rasa kamu boleh jawab juga tanpa menggunakan kaedah radian. Kamu pakai degree je. Nanti kita akan tunjuk macam mana Cikgu Hafizul cakap macam tu. Okey, ni ada beberapa perkara aplikasi lah. Dia tunjuk ada satu bangunan ni. Bangunan apa ni? Dekat Abu Dhabi. Bangunan berbentuk coin. Kalau kamu tengok lah dalam YouTube ada, dia bagi link tang sini. Kamu boleh tengok lah. Cikgu dah pernah tengok dah ni. So dia rekaan dia ni ada juga kaitan dengan major segment of the circular building like shown be picture. So dia cakap macam tu lah. Dia ada menggunakan kaedah sikit lah yang ada circular, pengiraan dia circular measure. Okay. Ini introduction dia. Pasal odometer pun dia ada sebut juga. Odometer tu siapa tahu apa dia ni? Odometer tu apa? Siapa yang hebat? Odometer tu apa? Dah dengar tak odometer? Krik, 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 krik. Kat kereta. Kat kereta. Ya, bagus. Itu meter kat kereta tu. Meter kat kereta tu kan. Ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Macam tu lah. Kan, dia ada meter dia macam ni. Itu dia ada anak panah tu kan. Dia punya tu. Measurement dia tu kalau dia akan ikut apa? Circumference of the tire. Dia akan ambil berapa kali pusing, dia akan boleh tahu dah kelajuan dia macam mana. Inilah konsep yang dipakai jugalah dalam ni, circumference of the tire and the number of rotation of tire. Dia boleh tentukan dia punya mileage. Kita boleh tahu dia punya mileage berapa. Semua berkaitan dengan yang itulah. So hari ni kita akan hilang lah. Kita akan tengok sikit-sikit. Ini banyak kot. Cikgu nak terus, kalau boleh habis pun boleh habis hari ni je sebenarnya. Dia topik yang mudah je sebenarnya. Tak tipu. Okey, kita tak nak bagi susah. Okey, sekarang nombor 1. Kita nak tukarkan ini. Radian pergi degree. Degree pergi radian. Radian pergi degree. Degree pergi radian. Yang ini kamu kena faham. Cara nak tukar dia senang sahaja. Dan apakah itu radian? Okey, kita tengoklah. Satu dia punya statement dekat sini ada tulis. Sekejap. Okey, baca ayat ni betul-betul Kita baca sama-sama. In circular measure, the normal unit used to measure a angle is degree. Nampak? Dia cakap normal unit. Kita guna degree. However, in some mathematical discipline, circular measure in degree are less suitable. Maknanya tak sesuai. Therefore, new unit called the radian is introduced to measure the size of angle. Maksudnya contohlah macam sebelum ni. Boleh dengar tak? Boleh faham tak ini? Okey, tengok Ini. Okey. Okey. Ini kita belajar tingkatan 2 circle. Okey, apa dia punya formula circumference? Siapa tahu area circumference? Ini kamu kena tahu tau. Circumference berapa? Circumference tu adalah lilitan penuh daripada sini sampai sini. Pusing. Daripada sini pusing balik asal tempat dia. Apa formula dia? Siapa-siapa boleh bantu je. 2πr. Ya, 2πr. Ini kena ingat tau sebab dia paling kacang sekali dalam dunia. Okey, ini satu 2πr. Lepas tu apa? Kita ambil satu lagi. Dia kalau sebut circle ni, kita kena kaitkan dia dengan dua benda. Satu dengan satu lilitan ataupun circumference dekat bahagian luar seumpama tali. Seumpama tali. Yang ini kita bayangkan dia seumpama kek.
Ini biasalah cikgu sebut ni. Sebab dia adalah area. Ni area. Area pula apa formula dia? Area of circle. Siapa tahu? Siapa ingat area of circle? Pi r square. Ya, pi r square. Okay, lepas tu kita belajar apa pula? Cikgu, yang ini circumference ni untuk satu pusingan ni cikgu. Tali yang dia penuh lah satu bulatan. Kalau saya nak tali warna hijau je cikgu, macam mana kan? Dia nak yang ni je. Kawasan yang cikgu lorek ni. So macam mana nak buat? Kita boleh panggil dia adalah, apa nama dia ni? Yang warna hijau ni apa nama dia? Apa nama dia ni? Yang cikgu yang belah sini. Nanti kamu salah pula. Yang ni nama dia apa? Minor arc. Ya, minor arc. Betul. Ni nama dia minor arc. Kalau warna merah ni, major arc. Bila sebut je pasal arc, dia semua ada kaitan dengan formula yang ni. Macam mana cikgu? Formula dia. Okey, kita buat minor arc. Macam mana nak cari minor arc? Minor arc, contohlah dekat sini dia punya angle dia 50. Ni contoh cikgu bagi. Dulu kita pakai degree kan. So, kita teruskan je pakai degree. Contoh, sekarang ni baru kita nak tukar pergi radian. Dia cuma beza dia radian tu saja. Kebanyakan dia memang sama je. Okey, sekarang macam mana kita nak kira minor arc? Ini cikgu nak refresh balik kepala kamu. 50 per berapa ni kalau biasa kita pakai? 360. Ini formula dia. 2 pi r. Siapa yang lupa tu memang macam ni. Cikgu suka ajar topik circle ni satu hari, 30 minit pun boleh habis dah kalau dah faham. Tapi student dia lambat sikit faham. Dia nak fahamkan tu susah. Kalau dia nak cari banyak ini je, yang minor arc ni sahaja, dia kena tengok dia punya angle, letak angle over 360. Lepas tu masukkan nilai formula yang asal balik. Sebab dia ada kaitan dengan bahagian tepi-tepi sahaja. Dia bukan area tau. Area ni macam sebelah kanan ni. Okey, contoh. Sebelah kanan ni macam mana pula cikgu? Kalau dia nak satu slice saja, kek ni. Yang warna merah ni, nampak? So, ini nama dia apa? Kena tahu nama dia betul. Sebab dalam AdMax ni, cikgu rasa dia punya perkataan dia pun memainkan peranan yang penting untuk kita faham. Okey, yang ni nama dia apa? Siapa tahu? Yang kat sebelah ni. Minor sector. Minor sector. Apa beza minor sector dengan minor segment? Sector. Apa beza segment pula? Ada orang dia keliru. Segment dengan sector ni sama kan? Lain kan? Segment tu dia lain. Segment tu dia kena ada chord. Contohlah ada garisan chord. Garisan chord kita dekat sini. Boleh nampak tak ni chord kita? Tahu kan garisan chord? Pernah dengar dulu. So yang ini nama dia minor segment. Dia tak panggil sector. Sector ni kena daripada tengah. Tu maksud dia. Okey, macam mana nak cari minor sector tu? Ni contoh 50 juga dia punya angle dekat dalam. Dia sama juga. Minor sector. Kalau dah jawab, dah laju pula. Dah drag masa dah kita terang pasal ni. Okey, sama juga 50, 360. Itu kita masukkan formula ni balik. Pi r. Yang ini kita buat dulu waktu tingkatan 2 tak silap cikgu. Dalam topik circle. Yang ini kena master lah semua ni. Sebab bila dia masuk je circular measure, dia jadi sangat mudah. Sangat mudah macam mana? Okey, kita tengok. Sekarang ni kita fokus kepada kita punya point yang pertama adalah untuk menukarkan daripada radian pergi degree, degree pergi radian. Macam mana nak buat? Okey, kita tunjuk contoh lah dulu. Kita ambil sikit Okey, kita tengok sini. First kali kamu kena tahu basic penukaran dia. Allah, kejap. Boleh nampak ke? Masih ada ke dengan cikgu? Okay. Ada. Okey, first kali yang paling basic lah cikgu cakap kamu kena tahu kalau 180 degree. Boleh kena tahu lah. Biasanya 180 lah. Kalau kamu tahu ni, kamu dah dapat dah. Sebenarnya dia adalah berapa? Pi radian. Ditukarkan kepada bentuk pi basically. Benda yang sama je. Kalau 360, ini kena ingat tau. Nanti cikgu cakap, kamu dah kena tahu dah. Dia seumpama 2 pi. 2 pi radian. Ataupun dia tak sebut pun radian ni. Kita dah tahu dah. Sebenarnya dia adalah dalam bentuk radian. Radian dengan degree ni mana rasa-rasa lagi besar? Degree ke radian? Cikgu nak dengar jawapan. Degree ke radian yang besar?
Pi sama dengan berapa? 3.142. Contoh. Sini. Dia ni 180. Yang mana besar? Degree ni besar. So, bila kita sebut je dalam kepala kita nak tukar pergi radian, maknanya radian kita tu akan dapat kecil. Kecil tu maksud dia macam mana? Mungkin 2 pi baru darab 2. 3.142 darab dengan 2 baru 6 lebih. So, dia tak sampai ratus-ratus lah. Boleh faham tak? So, yang ini paling basic kamu kena faham. Okey, sekarang cikgu ada soalan. Sekarang ni kita nak tukar pergi. Okay, kita pergi satu-satu dulu lah. Cikgu tunjuk contoh je lah. Malas nak tengok contoh dekat situ. Cikgu bagi contoh spontan. Boleh So, sekarang ni 60 degree. Tukar pergi radian. Macam mana nak tukar? Dia senang je. 60 darab dengan. Okey, ingat cikgu cakap tadi kalau 60 nak pergi radian sebenarnya kita nak kecilkan ke kita nak besarkan? Cikgu nak dengar jawapan. Kalau faham apa yang cikgu cakap. Kecil. Kecilkan. So, kecilkan dia punya formula darab dekat sini dia sama ada tau. Dia ada sama ada ni. Okay, dia sama ada pi darab 180. Ini yang selalu student keliru. Sama ada nak pi 180 ataupun 180 darab pi. Ini ada dua nak tukar daripada radian dengan ni. So, yang mana akan menjadikan dia kecil? Darab dengan yang ini ataupun darab dengan yang ini? Dia memang darab. Dia kena macam ni. Yang mana-mana rasa lagi sesuai untuk kecilkan dia tadi? Warna hijau ke warna merah? Yang ni? Nombor 1 ke nombor 2? Nombor 1 warna hijau. So, pakai formula yang ini. Ini memang formula dia pun. Cikgu cuma nak bagi tahu kesalahan student yang susah dia nak ingat. 180 duduk atas ke 180 duduk bawah. Dia selalu terlupa yang tu. So, kalau degree nak pergi radian, kamu darab je ni. Okay, boleh tekan kalkulator tak? Tolong cikgu tekan. Selalunya pi ni kalau dia tak bagi, kamu boleh tekan pi terus. Selalunya dia akan bagilah pi equal to 3.142. Okay, contoh. Boleh tengok jawapan kamu berapa dekat situ. Berapa radian? Berapa radian? 1.047. 1.047 radian. Nak tulis pun tak apa, tak nak tulis pun tak apa. Sebab kita dah tahu dah. Kalau dia tukar jadi 1 point lebih, below than 6 ke below than 10 tu, maksudnya dia adalah dalam bentuk radian. Okey, boleh faham? Ambil je lah nombor berapa pun. 120 nak tukar kepada radian, darab yang sama juga. Sangat mudah je sebenarnya. Okey, ini pula tolong kira untuk kalkulator untuk cikgu. Berapa tu jawapan dia? Berapa jawapan? 120. Jadikan dia pi sama dengan 3.142. Dia akan bagi tahulah dekat atas. Kalau tak ada, kamu boleh tekan sama ada 22/7, 3.142 ataupun satu lagi apa? Tekan dia punya simbol pi dekat dalam kalkulator kamu. Berapa jawapan dia ni? 2.094. 2.094. Ini semua kita akan pakai. Sebab apa? Formula dia kali ni semua pakai radian. So, first kali kita kena tahu tukar lah. Tukar macam tadi cikgu cakap. Okey, ini dah settle. Ini satu. Cikgu nak kena tunjuk jugalah daripada radian nak pergi ke degree. Alah, tunjuklah juga. 1.047 radian. Tukar kepada degree balik. Macam mana nak buat? Darab dengan berapa? Ini kali terbalikkan. Sebab kita nak besar kan. So, kita kena darab dengan nombor besar lah. So, ini dia punya formula. So, kita akan dapat berapa kat sini? 60 darjah. Boleh tak? Cikgu guna yang sebelah je supaya kamu senang nak faham. Sangat senang lah sebenarnya. Pejam mata pun boleh buat. 0.094 nak tukar kepada degree. Kalau kamu keliru kan? Kamu keliru contoh nak letak pi dekat atas ke pi dekat bawah. Tips dia, bila kita nak, ini radian, kita nak pergi ke degree, kita kena besarkan dia. So, kalau besar, bermaksud kita kena darab nombor yang besar. So, nombor yang besar itu adalah 180. Bahagi dengan pi. Tu tips cikgu lah. Sampai sekarang cikgu takkan keliru lah dengan jawapan cikgu. Cikgu dah rasa betul dah. Sebab cikgu dah buat, memang praktikkan benda tu dah lama dah. Kadang-kadang student pun dia keliru. 180 dekat atas ke 180 kat bawah. Tapi dia kalau ikut logik, nanti kamu akan tengok lah. Kalau kamu terbalikkan dia, mesti kamu akan dapat nombor yang lagi pelik. Tu yang maksud dia. So, jawapan dia adalah 120 degree.
Boleh faham tak? Siapa faham angkat tangan. Kita nak terus proceed pergi kepada arc dengan area pula. Boleh faham tak? Dengan suara Boleh. boleh faham kan? Nak tukar tu simple saja. Okey, kita pergi balik kepada basic tadi. Mana cikgu punya basic tadi? Sekejap, dia dah hilang. Sekejap. Alright, tu. Okey So, tengok betul-betul macam mana cikgu nak cuba ubah dia jadi formula yang kamu akan guna selepas ini. Formula dia ada dua je. Jangan risau. Yang arc, yang ini sama juga. Cuma dalam bentuk, yang tadi, yang ini, kita pakai dalam degree, betul tak? Form 2 kamu dah pakai dah ni. So, sekarang ni kita nak tukar, macam mana yang dicakap, certain mathematical discipline ni, dia tak sesuai guna degree. So, dia nak pakai radian. Tapi tak ada masalah. Ini yang lama cikgu cantikkan sikit. Yang ni lama punya, minor arc. Tak nak lah, cikgu tukar je terus ni. Cikgu tulis theta dekat sini dia kalau formula asal dia theta. Kalau 50 ni tadi tak ada, sebut theta. Sini pun 50. Yang ni pun jadi theta. Okey, boleh fokus. Boleh fokus apa yang cikgu nak tunjukkan. Okey, sekarang ni cikgu nak tukarkan formula ini sahaja. Formula dia sebenarnya kadang-kadang dalam exam SPM ni dia nak tanya kebat kan. Macam mana the formula derive. So inilah cara-cara dia. Kita tak tahu sebab sekarang pun dengan cerita SPM Admath kita dah 50% kebat. Kita tak tahu tahun kamu mungkin 60% kan. Kebat. So macam mana tu? Kebat-kebat tu contoh soalan dia apa cikgu? Contoh macam soalan macam ni lah. Macam mana kamu nak derive daripada degree nak tukar kepada radian. Macam mana dia boleh jadi? Kemungkinan soalan ni akan keluar juga. Kita tak tahu. Dia bergantung kepada pemeriksa pada tahun tersebut. Kita tak penggubal soalan pada tahun tersebut. Okey, macam mana nak buat? Okey, ingat tak tadi cikgu cakap 360 degree tu sama dengan apa tadi cikgu cakap? Tolong seorang jawab. 360 tadi sama dengan berapa cikgu cakap? Dalam bentuk radian. 2 pi. 2 pi. Sekarang cikgu tukarkan jadi 2 pi. Bukan 2 pi tau. Sepandai-pandai 2 pi melompat. Bukan yang itu. Ni 2 pi. Akhirnya jatuh ke tanah jua. Okey, yang ni pula cikgu letak kat sini pula. 2 pi juga. Pandai-pandai 2 pi melompat. Okey. Lepas tu kita boleh cancel out kan dia. So formula dia adalah ataupun cikgu nak terbalikkan dalam formula betul-betul dia bukannya dia angle dia dekat belakang. Sekejap Angle dia letak belakang. SR theta. Ini. Cikgu betulkan ni. Okey, R theta. Terbalikkan je. So formula dia. Yang inilah formula yang kita nak pakai ni. SR theta ni sebenarnya sama je macam mana nak cari arc ni. Dia menggunakan S. So kamu boleh gunalah S tu adalah arc lah. Ataupun minor arc ke. Ataupun major arc ke, tak ada masalah. Depend on your soalan. Soalan macam mana. Okey, yang satu lagi apa? Yang ni area. Okey, kita ambil lah sebagai area. Area, cikgu potong sini, cikgu potong sini. Sebenarnya formula area adalah 1/2 R square theta. Yang ni kita akan pakai. Boleh anak-anakku? Inilah formula dia. Ini formula yang baru daripada sini. Nak cari dia punya arc. Yang ini formula area. Ini kena tulis kat situ. Memang dalam SPM pun kat muka surat depan pun memang dah ada dah formula ni. So kalau kita nak jawab setakat formula ni, kita boleh hafal lah. Ini cikgu tunjukkan sikit macam mana nak dia punya formula tadi derive, macam mana dia guna. Satu lagi ingat, dia punya R ni adalah radian. Degree. So, subhanallah, silap. Bukan R ni, theta dia ni. Theta dia ni kat sebelah sini pun sama. Kena dalam apa? Bukan dalam degree tau. Degree tak boleh dah pakai. Sebab kita tak nak pakai degree dah. Sini pun tak nak pakai degree. Kita akan pakai apa? Radian. Boleh faham tak? Okey, kalau tak faham lagi, ingat formula SR theta dengan 1/2 R square theta. Ingat formula tu? Okey, sekarang kita pergi kepada soalan terus. Kita pergi kepada example number 1. Adakah number 1? Okey, number 1. Ini tadilah nak tukar. Convert. Ini convert Ini dia suruh tukar pergi degree. So degree kita nak buat apa tanpa melihat jawapan? Yang ni 2/5 pi. Kena salin dia punya pi sekali. Kalau dia bagi dalam bentuk ni 2/5 pi. Radian nak pergi degree. Darab dengan 180
bahagi dengan pi. Lepas tu kita boleh cancelkan dia, nanti kita akan dapat jawapan 72 degree. Yang ni kita dah tunjuk dah tadi, kamu boleh buat. Tu tak ada masalah yang ini. Dia sama juga, example nombor 2 dia terbalik pula. Dia nak tukar 40 degree. 40 degree. Maafkan saya. Sekejap, 40 degree. Okay, 40 degree. Pergi tukar kepada radian. So, kita akan pi 1/80. Macam ni. Sebab kita bahagi, dia akan jadi semakin kecil. So, kamu akan dapat jawapan nantilah. Dia akan dapat 2/9 pi. Boleh tu nak tukar dalam bentuk pi pun boleh. Ataupun nak tukar terus jadi point macam kamu tadi kan. 1.094 pun boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Kalau boleh, yang tepat lagi lah supaya jawapan kita akan jadi lagi tepat. Itu sahaja. Tak ada masalah pun yang itu. So, ini adalah contoh-contoh yang tadi kita kena 90 sama dengan pi over 2. Boleh nampak tak? Tadi 180 sama dengan pi. 180 tu macam ni lah bila nampak macam ni. Ni 180. Ni adalah pi. Kalau 90, sampai sini je. Kalau belajar trigonometri tu. 90 maknanya pi over 2 lah. Begitu. Kalau satu pusingan adalah 2 pi. Macam tu. Kalau kamu belajar dia kaitkan dengan trigonometri. Tapi benda ni tak ada masalah pun. Nanti kita akan tengok lagi soalan. Okey, boleh kita akan nak selesaikan lagi 2 contoh. Lepas tu kita boleh habis dah. Sampai area. Nanti kita bagi soalan supaya kamu boleh jawab. Okey, kita pergi kepada arc dulu. Apa formula dia tadi? Apa formula tadi? Siapa ingat? S equal to R theta. Ya, itu je formula dia, Kak. So, senang je. Maknanya dia nak cari S. S ni adalah arc lah dekat tepi. So, masuk aja formula. Tengok. Formula dia bagi dalam radian dah. So, tak payah tukar apa-apa. Melainkan kalau dia bagi dalam bentuk degree, kamu kena tukar lah. So, sekarang ni sangat simple. So, SR theta, R berapa? Ni, cikgu tulis sini. R theta, R berapa? R dia 5. Theta dia berapa? 0.9. Dapat jawapan. Berapa ni jawapannya? 4.5 cm. Ya Allah, senangnya. Sama juga macam sini. S, R, theta. Radius berapa? 6. Theta dia, ni dalam radian dah. Tak payah tukar. Sebab 2/3 pi. Masukkan dia. Dia ada cakap tak pi tukar jadi apa? Dia ada cakap dekat atas ni. Pi tukar jadi 3.142. Lepas tu kamu dapatlah jawapan 12.57. Masya Allah, sangat senang. Kecuali yang macam sebelah sini. Okey, fokus betul-betul. Cikgu padam yang ni lah. Sebab terlalu senang. Untuk arazi ni dia, alamak, senangnya cikgu. Tak payah belajar pun tak apa ni cikgu. Okey, tengok 140, dia nak apa? S. Kalau S, kita nak ambil yang mana satu ni? Substandard yang angle yang mana satu? Kita kena ambil angle yang sini. Betul? So, yang ni dia ada proses sikit lah. Proses dia penukaran degree. Macam mana? Dalam ni berapa? Sebab dalam ni berapa angle dia? Siapa tolong cikgu? 220. 220. Bijak kan? 20. 2020. So, yang ni degree. Formula kita SR theta tadi tak boleh pakai degree. Kena pakai radian. So, tak nak kena tukar dulu. Radian, kita tukarlah. Yang ni radius cantik. 10. Yang ni kena tukar. Ini kena buat apa? 220. Darab dengan berapa ni? Nak jadikan dia kecil. Radian. So, pi over 180. Begitu sahaja. Lepas tu kamu akan dapat jawapan nanti. Dia punya S tu berapa. Inilah contoh dia. Macam cikgu buat ni, dia dah tukar siap-siap dah. Kalau cikgu buat macam ni je. Sama je, mana-mana pun betul. Tu akan dapat jawapan. 12, betul kan ni? 12 ini B lah. Ini. C. Ni dia dapat ni. So, 3.84 radian. Yang ni dia dapat 10 darab 3.84 radian. So, last kali, the final answer 38.4. Kan, darab. So, sama je. Jalan kerja yang mana pun sama. Buat macam ni terus pun sama. Nak tunjuk 360 tolak 140 pun boleh. Tak ada masalah. Letak terus pun tak apa. Sebab dia sangat easy. Okey, boleh nampak tak macam mana nak kira dia? Boleh? Boleh. Senang je. Lepas tu kita ambil satu contoh lagi yang area. Nanti kita buat latihan je. Dia sebenarnya basically dia sama je. Ini kamu punya tugasan hari ni. Kamu boleh tengok dekat Teams.
Sekejap, kita pergi kepada satu lagi soalan. Soalan last Yang area pula kita pergi. Mana area ni? Example 7 kot. Area of circle. Ni dia dapat. Okey, kita pergi kepada contoh yang ini. Yang ini pula find the area. Tadi semua berkaitan dengan circumference. Lepas tu dia akan sebut apa yang kaitannya. Kalau yang tadi tu, dia akan berkaitan dengan circumference. Dia ada kaitan dengan arc. Yang tepi-tepi je. Ataupun dia kata perimeter. Perimeter semua akan guna yang sana. Kamu akan tengok nanti yang bahagian problem solving nanti kita akan ada perimeter. Dia minta yang kat tepi-tepi lah. Dia tak ada kaitan dengan area. Kalau area ni dia lain pula. Dia ada kaitan dengan nanti kita akan combinekan kita punya formula formula solution of triangle. Kita akan tengokkan. Kita boleh combine dekat sini. Senang je. Dia akan jadi senang nanti. Pakai solution of triangle punya formula. Okey, kita akan pergi kepada area. Satu formula area tadi kamu kena ingat. Area sama dengan berapa? 1/2 R square theta. Theta kena dalam radian. Ataupun rad dipanggil. Okay, so sekarang find the area of sector. Ni sector lah. Macam tadi kawan kamu kata sector. This one is not segment. This one is sector. Kena faham. Apa beza sector? Apa beza segment? Apa beza radius? Apa beza diameter? Kena tahu semua tu. Sebab tu kita belajar dulu mendengar rendah. Jangan main-main kan. Sebab bila naik mendengar atas ni kita boleh nampak. Bila orang bagi soalan berbentuk tulisan semua kita boleh faham. Oh, dia kata sektor. Kalau orang yang dia tak tahu tu, dia perlukan lukisan pula. Kalau tak ada lukisan dia tak tahu. Susahlah kan. Okey, kita tengok kepada formula dia tadi 1/2 R square theta. Kita masukkan sahaja. Macam mana ni nak dapat? Masukkan formula. Area sama dengan 1/2. Radius berapa dekat kita punya case sekarang ni? Berapa dia punya radius? 12. 12 kuasa 2. R square. Theta dia berapa? Dia dah tukar dalam radian, masukkan sahaja. Senanglah. Terus dapat jawapan. Ini jawapan dia. 122.4. Cukuplah itu. Tak payah tulis cm ke apa, tak payah tulis pun tak apa. Takut kamu tersilap nanti. Kamu akan jadi salah. Sebab dia tak kira pun kan kalau dia punya ni. So ini dah jawapan dia. Sama macam cikgu punya. So kita pergi nombor 2. Nombor 2 pun sama. Kan? Masuk je nilai. 1/2 R dia berapa? 8 kuasa 2. Theta berapa? 2.2. Sebab dia dah bagi dalam radian. Okey. Cuma yang last ni tadi sahaja yang kamu kena apa? Kena tukarkan. Sebab dia degree cikgu. Tukar belah sini. Dia nak yang dalam ni. Jangan ambil yang belah luar. Sebab dia nak yang major sector dekat sini. Dia nak yang bahagian kuning ni nama dia major sector. Kalau kamu ambil 1, 2, 4, bermakna kamu mencari dia punya minor sector belah luar ni. Kamu kena faham yang tu. Rasanya dah faham dah itu, tak ada masalah. So 360 tolak 124 berapa? Tolong kira untuk cikgu dalam ni. Berapa? Berapa? 236. 236, betul? 236 tukar kepada radian. Ini degree tau. Tukar kepada radian 1 pi 180. Dapat berapa jawapan? 236 tu berapa? 4.119. 4.12. 4.12. So bila 4.12 terus masukkan saja macam biasa dah. Hilang dah aku. Apa tiba-tiba ada garisan. Sekejap. Okey. Jumpa dah. Kita tak boleh zoom sangat lah. Okey. Apa tadi? 4.12. So 4.12 terus masuk formula. Area sama dengan 1/2 R square theta. Senang je tak susah. 1/2 radius berapa ni? 10 kuasa 2. Dia punya theta tadi kena dalam radius 4.12. So siaplah semuanya 206. Okay, kita belajar setakat yang ini dulu. Nanti kita akan masuk yang area yang lain-lain lah. Ada sikit lagi yang area kita akan combinekan question tu. Nanti kamu akan tengok. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada soalan ke nak tanya? Tanyalah satu soalan. Ke dah faham semua? Ada soalan lagi. Ada soalan? Tak ada soalan? Okay. Tak ada.
Okey, buat masa ni kalau tak ada masalah. Ni contoh dia lain lah yang ni. Ni contoh yang kita akan belajar lepas ni, dia akan combinekan sekali. Contoh, ni cikgu bagi contoh tau. Contoh dia nak cari area dekat dalam ni. Yang warna hijau. Macam mana nak buat? Kita akan kira area yang ini, betul tak? Yang besar ni, yang aiskrim ni. Aiskrim ke payung? Mana-manalah. Yang ni. Lepas tu kita akan tolak yang ni, segitiga yang kat dalam ni kan. Kita akan tolak yang kat sini. Yang ni pakai 1/2 R square theta. Yang dalam ni, yang nak pakai apa? Yang ni kita boleh pakai 1/2, apa dia? AB sin C. Ingat tak lagi? Apa dia tu? Yang ni kita boleh pakai yang dalam apa, solution of triangle tu. Betul ke solution of triangle? Ya, betul. Solution of triangle tu, kita boleh pakai je formula dia. Sama je. Ni, dia pakai ni, yang ni atas. Dia akan pakai solution of triangle punya. Nampak ni? 1/2 AB sin C dia akan pakai. So, dia akan memudahkan lagi lah sebab semua tu kita dah belajar juga. So, tak ada masalah. Okey, cikgu rasa itu sahaja.